KPM. Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera rakan-rakan semua. Saya Syafiqah Farahin Razali dan anda sedang menonton Didik TV KPM bagi slot menengah rendah. Adik-adik semua sihat ke tak? Apa khabar semua? Bukan apa Kak Pika risaulah sebab kita masih belum menang tentang COVID-19. Jadi pastikan anda semua amalkan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan kita ya. Kalau nak keluar dari rumah, ingatlah cegah 3S iaitu sesak, sempit dan sembang dekat. Okey, hari ini kita nak belajar apa ya adik-adik? Ada berkaitan sikit dengan tamadun Islam. Tapi sebelum itu, berilah peluang kepada tenaga pengajar kita untuk sendiri menyatakan apa yang kita nak belajar pada hari ini. Jadi untuk tujuan itu, jom kita saksikan dulu profil beliau. Dia guru sejarah kita, Cikgu Wan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar T Enam Keluar Johor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat alhamdulillah. Cikgu sungguh segak Cikgu hari ni. Nak mengajar apa ya Cikgu? Okey, saya akan mengajar mata pelajaran sejarah menengah rendah bertajuk bertajuk apa Fika? Alamak, kemunculan tamadun Islam. Betul Cikgu? Okey, betul. Latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Dan kita akan lihat juga kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. Okey Cikgu, sebelum kita menyatakan standard pembelajaran pada hari ini, Cikgu boleh tak perkenalkan diri dulu untuk penonton kita di luar sana? Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Wan Muhammad Saifuddin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar T6 Keluang Johor. Setia bersama saya sepanjang pembelajaran pada hari ini. Wah, Cikgu, seperti yang dah biasa berpidato ya Cikgu. Seperti biasa di studio ini kita amalkan SOP ya adik-adik. Jadi untuk tujuan itu saya menjemput Cikgu Wan untuk memakai gel pembasmi kuman yang disediakan. Cikgu silakan. Okey, dan Kak Pika juga ya. Rakan-rakan jangan lupa kita akan kena sentiasa amalkan kebersihan. Okey, sebelum kita memulakan standard pembelajaran seperti Kak Pika sebutkan tadi, jom kita jemput para murid yang akan bersama kita pada hari ini, iaitu siapakah itu? Jom sama-sama kita perkenalkan diri. Hello, Assalamualaikum. Okey. Jadi adik-adik kita hari ini daripada sekolah Cikgu sama Ya, sama-sama. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar T6 Keluang Johor. Jadi Kak Pika ingin berkenalan dengan semua, tapi kita mulakan seorang demi seorang. Dimulakan dengan Alia. Hello Alia, boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum, salam perkenalan. Nama saya Alia Alisha binti Muhammad Amir dari SMK Bandar T6 Keluang Johor. Okey, terima kasih Alia. Bagi rakan-rakan yang lain, sila dekatkan mikrofon di mulut anda bagi lebih jelas. Okey, seterusnya Haziq. Sila perkenalkan diri anda. Hello. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Haziq Nakib bin Cik Muhammad Saleh dari SMK Bandar T6 Keluang Johor. Okey, baiklah. Terima kasih Haziq. Seterusnya Kristina. Silakan. Assalamualaikum, salam perkenalan. Nama saya Kristina Amani binti Mat Zuraini dari SMK Bandar T6 Keluang Johor. Wah, lenggoknya seperti cikgu. Sedap suaranya. Okey, terima kasih Kristina. Seterusnya Najiha. Silakan. Hello Najiha. Assalamualaikum dan salam perkenalan. Nama saya Izali binti Muhammad Azmi dari SMK Bandar T6 Keluang Johor. Okey, terima kasih Najiha. Dan yang terakhir, Muhammad Arif. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arif Fikri bin Muhammad Arifin dari SMK Bandar T6 Keluang Johor. Okey, baiklah rakan-rakan semua. Terima kasih kerana memperkenalkan diri anda. Jadi, kita sama-sama belajar sejarah ya pada hari ini. Kalau sudah bersedia, sila bagi Kak Pika thumbs up.
Okey. Terima kasih. Baiklah cikgu. Jom kita mulakan dengan standard pembelajaran kita cikgu. Okey. Yang pertama cikgu, apakah yang penting untuk kita belajar hari ini? Okey, standard pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini ialah mengenai masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Kita akan melihat latar belakang masyarakat Arab merujuk kepada sistem masyarakat tersebut dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dan dalam masa yang sama juga akan menerangkan kemunculan tamadun Islam dan perkembangan secara ringkas. Kita akan lihat riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunnya wahyu pertama dan kedua, dakwah dan seterusnya kita akan lihat proses perkembangan agama Islam. Okey. Baiklah cikgu, dan ada 3 yang kita akan fokuskan kepada hari ini, tapi sebelum kita belajar tentang tamadun Islam ni kena tahu juga latar belakang masyarakat Arab dulu kan cikgu? Ya, sangat tepat Fika. Saya sudah sangat bersedia untuk belajar bersama-sama Cikgu Wan. Tapi seperti biasa, jomlah kita berehat dulu ya, dan kita akan kembali selepas ini di slot menengah rendah. TV KPM. Didik TV KPM. Hello, kembalinya ke rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah rendah, dan hari ini kita belajar mata pelajaran sejarah bagi tajuk kemunculan tamadun Islam. Seperti ramai yang kita tahu, Islam ni sebenarnya banyak melahirkan tamadun manusia yang sangat unggul di dunia. Jadi kita patah sikit kembali ya cikgu ke zaman sebelum itu, di mana tamadun Islam baru bermula di kalangan masyarakat Arab. Jadi untuk tujuan itu, Cikgu Wan, jom kita mulakan pembelajaran kita. Okey, terima kasih Pika. Okey, sebelum kita melihat kepada sistem masyarakat jahiliah, kita akan lihat dulu pengenalan secara umumnya berkaitan dengan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Okey, kita akan lihat yang pertama ialah masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam mempunyai pertempatan dan cara hidup berbeza dari segi pemerintahan, ekonomi dan sosial. Okey, itu perbezaan mereka. Dan mereka tinggal di kawasan semenanjung Tanah Arab. Kawasan tempat tinggal mereka tu dikelilingi oleh padang pasir. Kawasan padang pasir. Contohnya kita lihat ya, Syam di sebelah utara. Okey, Laut Arab di selatan, Teluk Parsi di timur dan Laut Merah di barat. Okey, itu dia punya kedudukan dia ataupun lokasi ketika itu. Okey. Dan juga terdapat beberapa wilayah seperti Hijaz, wilayah Najd, Yaman, Adramaut dan Oman. Cikgu, bila cikgu sebut tentang lokasi semenanjung Tanah Arab ni, saya ternampak di depan saya ni cikgu, adakah ia sebuah replika yang kita sedang sebutkan? Ini merupakan sebuah replika yang dihasilkan oleh pelajar saya. Kita menghargai usaha dia menghasilkan replika ini. Baiklah cikgu, di sini juga ada Laut Merah kan cikgu? Laut Merah. Okey, itu adalah kawasan-kawasan yang berada di sekitar Laut Merah. Okey, dan yang ada warna hijau ni cikgu ialah kawasan padang pasir ya? Ya. Okey, baiklah cikgu. Dan 3 ibu kota yang seperti cikgu sebutkan. Okey cikgu, tepat silakan. Sekali Fika. Itulah cikgu. Kita teruskan ya. Okey, di kawasan tengah atau wilayah Hijaz terdapat 3 ibu kota. Ada 3 ibu kota. Alamak. Yang sangat penting iaitu Mekah, Madinah dan Taif. Ada kan dalam replika tersebut? Ada cikgu. Ada. Okey. Dan ketiga-tiga ibu kota ini terletak pada kedudukan yang sangat strategik. Sehingga kan boleh berkembang sebagai pusat perdagangan. Dari segi perdagangan dan juga pertanian berkembang dengan pesatnya. Okey. Okey, kita dah lihat latar belakang sedikit. Okey, kita akan lihat kenapa boleh berlakunya atau terjadinya zaman jahiliah. Okey, kita kena lihat kenapa tu, boleh berlaku zaman jahiliah. Okey, kenapa boleh terjadinya zaman jahiliah? Kerana keruntuhan empangan Maghrib.
Okey, keruntuhan empangan tersebut pada 300 Masihi. 300 Dan Masihi. ketika itu berlakunya kemerosotan ekonomi. Di kawasan tersebut, ekonomi mereka mundur. Oh, kerana empangannya Okey, telah empangan tu dah runtuh. runtuh. Okey. Dan kehidupan sosial pada waktu itu sangat lemah. Sebab apa sangat lemah? Okey, kita akan lihat kenapa kehidupan mereka sangat lemah. Kerana masyarakat ketika itu tidak mewarisi ilmu pengetahuan masyarakat sebelumnya. Oh, jadi tak adalah ilmu pada waktu tersebut. Ya, tak ada. Cikgu, saya ada satu soalan. Bila cikgu sebut tentang masyarakat jahiliah ni, apa maksudnya cikgu? Okey, jahiliah itu berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud jahalal, Jahalah. iaitu jahil. Oh, Okey, itu maksudnya. Alright cikgu, baiklah. Okey, kenapa kita panggil dia sebagai jahil? Saya tak pasti cikgu. Okey. Sebab cikgu sebut tadi tu ke? Yang tak ada ilmu diwarisi tu? Kenapa mereka tak ada ilmu? Okey, kenapa mereka tidak mewarisi ilmu tersebut kan? Dan salah satunya kenapa mereka jahil kerana mereka tidak mempunyai kitab dan Nabi untuk membimbing mereka sebagai panduan untuk menentukan apa yang baik, apa yang buruk, apa yang betul, kerana mereka tak ada panduan. Baiklah cikgu, tiada panduan. Okey. Okey cikgu, seterusnya. Okey, kita teruskan dengan sistem masyarakat jahiliah. Kita lihat dari segi politik. Kita lihat sistem yang pertama iaitu berkaitan dengan politik. Okey, mereka hidup dalam kelompok kumpulan kabilah. Kabilah. Ya, maksudnya mereka ni hidup dalam kelompok. Oh. Ada kelompok masing-masing. Okey, contohnya ni kelompok kabilah yang ni kelompok kabilah yang ni kelompok kabilah yang ni. Maksudnya mereka tidak bercampur cikgu? Ya, mereka ada kabilah masing-masing. Oh. Mereka ada kelompok masing-masing. Okey. Contohnya kita ada kaum Badawi dan juga kaum Hadari ketika itu. Okey, kaum Hadari tinggal di kota, menjalankan perniagaan dan juga memiliki binatang ternakan. Manakala kaum Badawi pula tinggal hidup secara nomad. Oh, nomad. Secara nomad. Nomad tu berpindah randah ya cikgu? Sangat tepat, Oh, Fika. okey. Saya boleh bagi 5 bintang tau, Fika. 5 bintang. 5 okey. bintang untuk Fika. Siapa yang boleh lawan Kak Fika selepas ni? Okey, hidup secara nomad. Mereka berpindah randah. Mereka tidak hidup secara menetap. Sebaliknya, mereka berpindah randah daripada satu lokasi ke lokasi yang berbeza. Okey, jadi mereka duduk di kawasan bandar juga ke cikgu? Dia ada Ataupun dua di golongan, luar? Hadari dan Badui. Yang Badui ni dia duduk di berpindah randah tu, adakah di luar kawasan? Okey, dia di kawasan perkampungan. Oh, okey. Di kawasan Alright. perdalaman. Perdalaman, okey. Dan kelas mengamalkan sistem kabilah yang diketuai oleh seorang syekh. Maksudnya setiap kabilah tersebut mereka ada seorang ketua. Oh. Dan ketua mereka digelar sebagai syekh. Syekh. Okey. Dan untuk menjadi ketua tersebut bukan calang-calang. Dia bukan pilih, okey saya nak jadi ketua. Okey, itu Tak tidak akan boleh. berlaku. Okey, ketua tersebut perlu mempunyai ciri-ciri seperti yang pertama, disukai ahli kabilah. Yang kedua, matang. Yang ketiga, berani. Yang keempat, sanggup mempertahankan puaknya. Dan yang kelima, pandai berpidato. Tu macam Cikgu Wan je? Alamak. Okey. Maksudnya bukan calang-carang orangnya, kena ada sifat-sifat ini ya Cikgu? Kena ada karisma tersendiri, kena ada ciri-ciri tersendiri. Okey. Dan penyatuan masyarakat berkabilah ini adalah berdasarkan keturunan yang diistilahkan dengan semangat asabiah. Mereka ada satu semangat yang kita panggil sebagai semangat asabiah. Okey. Kerana semangat tersebutlah mereka ni sering berperang. Untuk apa? Untuk merebut kuasa, pengaruh dan harta. Wah, jadi selalulah berlaku pergaduhan ya Cikgu? Ya, kerana mereka ni sentiasa bermegah-megah dengan kabilah mereka. Jadi mereka sentiasa bergaduh. Okey, baiklah berperang. Cikgu. Okey. Okey, seterusnya Cikgu, kita rasanya bila dah nyatakan ciri-ciri yang disebutkan tadi, adakah Cikgu nak tanya murid-murid kita boleh ulang kembali ciri tersebut? Okey, Fika. Saya ada 2 soalan untuk ditanyakan kepada murid-murid saya di atas talian. Okey, soalan yang pertama. Okey, soalan pertama saya ialah apakah ciri-ciri
seorang syekh ataupun ketua bagi kabilah tersebut. Apakah ciri-cirinya? Okey. Siapa nak menjawab boleh angkat tangan dan murid-murid di luar juga di rumah boleh sama-sama menjawab. Okey? Antara murid-murid dalam talian siapa nak jawab? Angkat tangan. Cepat, soalan sangat mudah ni. Okey, nampaknya masing-masing begitu teruja untuk jawapannya. Okey, cikgu nak pilih siapa? Alia boleh? Okey, saya pilih Fikri lah. Fikri. Okey, Silakan Fikri. Sila berikan jawapan. Cikgu, ciri-ciri seorang syekh yang dilantik sebagai ketua mestilah yang pertama, disukai ahli kabilah. Yang kedua, matang. Yang ketiga, berani. Keempat, sanggup mempertahankan puaknya. Dan yang kelima, pandai berpidato. Okey, satu jawapan yang sangat tepat. Wah, bagus Fikri. Syabas. Okey, cikgu. Okay. Saya ada soalan yang kedua. Okey, soalan saya yang kedua ialah mengapakah mereka sering berperang? Antara satu sama lain. Ya, satu sama lain. Siapa nak jawab kali ni? Alia ke? Tadi macam Alia yang pertama. Alia tak pasti. Okey, cikgu pilih seorang, cikgu. Okey, saya pilih siapa Okey, saya pilih Najihah. Najihah. Silakan Najihah. Mereka sering berperang kerana merebut kuasa dan pengaruh. Okey, satu jawapan yang tepat. Okey. Cuma tertinggal satu fakta. Apa tu je, cikgu? Okey, mereka berperang kerana merebut kuasa, pengaruh dan juga yang ketiga ialah harta. Harta. Ya, kuasa, pengaruh dan juga harta. Okey. Jadi Najihah telah menyatakan dua fakta tadi dan tertinggal satu. Ya, cikgu. Okey, tidak mengapa. Terima kasih Najihah. Okey, cikgu. Seterusnya tadi cikgu ada sebut pasal sosial kan, cikgu? Okey, sosial. Okey, sebelum kita pergi kepada sosial, kita lihat dulu aspek ekonomi. Silakan, Okey, cikgu. kita lihat dari segi aspek ekonomi. Yang pertama, menjalankan kegiatan ekonomi yang berbeza. Kegiatan ekonomi antara mereka berbeza. Okey. Dan kegiatan utama ialah dalam bidang pertanian dan juga perdagangan. Okey, itu kegiatan utama mereka. Satu, bidang pertanian. Kedua ialah dalam bidang perdagangan. Okey, ketika itu semenanjung tanah Arab mempunyai tanah yang kurang subur. Sebabkan pasir, cikgu. Ya, betul, kerana keadaan padang pasir waktu itu. Okey, saya ada satu soalan sebenarnya untuk bertanya kepada Fika. Okey, cikgu. Saya cuba mengasah minda saya yang mengulang kaji malam tadi. Okey, cikgu. Okey, bagus boleh? Fika. Okey, ni adalah anak murid yang bagus ni. Okey, Fika, berapa bintang, soalan cikgu? saya 5. ialah... Okey, belum lagi. Belum bagi bintang lagi. Jawapan betul baru saya bagi bintang. Okey, saya tunggu. Okey, soalan saya ialah apakah tanaman yang diusahakan di Yaman dan juga Oman? Okey, Yaman dan juga Oman ni, cikgu. Ya. Okey, setahu saya kalau Yaman dia usahakan tanaman gandum dan juga kopi. Minuman kegemaran saya. Dan di Oman pula ada tanaman namanya sekoi dan juga padi, cikgu. Betul ke? Macam mana? Betul ke salah? Kejap, Alamak. saya kira. Okey, saya bagi 5 bintang untuk Fika. Ya, cikgu, betul ke semuanya? Sangat tepat. Ya, sangat tepat, betul. Okey. Tahniah, Terima kasih, Fika. cikgu. Okey, 5 bintang. Okey, nampaknya Fika pun dah menjawab soalan saya. Kita pun dah ada sesi soal jawab kat Betul, sini. cikgu. Okey, sekarang ni kita akan ada satu permainan kuis. Okey, kita akan buat kuis bersama dengan murid-murid saya di atas talian. Okey. Dah bersedia ke belum? Dah bersedia. Sila bagi. Awak semua dah bersedia ke belum? Macam ni. Okey, bersedia. Okey, mereka dah bersedia. Nampak sangat teruja ya. Ya, cikgu. Dengan senyuman yang begitu manis. Okey. Saya akan mulakan dengan soalan yang pertama. Okey, ni kad saya yang pertama. Baiklah, cikgu. Siapa yang nak jawab? Okey, cikgu. Boleh kita dapatkan seorang murid untuk menjawab sekali. Mereka pun ada kad yang sama ya, cikgu? Ya. Okey, tapi saya rasa pening pilih kan sebab mereka angkat secara serentak. Betul. Mereka sangat teruja untuk menjawab soalan. Mungkin kita dapatkan Haris, cikgu. Saya rasa dia yang pertama angkat tadi. Oh, Haris ni? Boleh, cikgu. Naklah saya nak Kristina. Okey, Kristina. Okey, Kristina. Sebab saya nampak Kristina yang pertama mengangkat kad tadi. Okey, baiklah cikgu. Silakan cikgu dah pilih awak, Kristina. Soalan saya yang pertama. Nyatakan kegiatan ekonomi dalam kalangan kaum Badui dan mengapakah terdapat kaum Badui menjalankan aktiviti
aktiviti secara nomad? Okey. Alright, silakan Christina. Kegiatan ekonomi kalangan kaum Badui ialah menternak termasuk unta, kambing dan biri-biri. Mereka berpindah randah untuk mencari rumput dan air bagi binatang ternakan. Okey, itu maksudnya menternak secara nomad. Mereka terpaksa berpindah dari satu lokasi ke satu lokasi. Jadi bila mereka berpindah tu, yang mereka menternak tu mereka bawa semua sekali ya cikgu? Ya, sebab apa mereka berpindah? Sebab mereka inginkan sumber makanan dan minuman bagi binatang ternakan. Oh, patutlah cikgu. Jadi berapa bintang cikgu bagi kat Christina? Okey, saya bagi 1, 2, 3, 4, 5 bintang 5 Christina. bintang. Jadi jawapannya tepat ya cikgu? Sangat tepat. Okey, tahniah. Saya ada kad yang kedua. Siapa yang nak jawab? Siapa nak jawab? Sila angkat kad yang anda. kedua. Okey. Nampaknya serentak ya. Okey, saya pilih Arif Fikri. Silakan Arif. Okey, soalan saya ialah selain menternak binatang, kaum Badui juga mengamalkan sistem tukar barang. Okey, kita nak tanya, bagaimanakah sistem tersebut dilaksanakan? Okey. Wah, soalan ini. Silakan Arif. Kaum Badui mengamalkan sistem tukar barang iaitu dengan cara menukarkan binatang ternakan dan hasil ternakan dengan barang keperluan seperti pakaian dan kurma. Wah, cikgu. Betul ke tidak jawapannya? Tepat. Tepat sekali. Okey, kita bagi berapa bintang, Fika? 5 bintang. Okey, masih lagi 5 bintang. Cikgu, dapat ni sekali ke cikgu? Ya, boleh buat pergi belanja tu sekarang. 1,100. Tahniah Arif. Okey, dapat 1,100. Cikgu, Okey. soalan tadi kan cikgu, bila Arif nyatakan jawapan dia cikgu, kalau contohnya mereka nak mengetahui nilai antara pertukaran tu macam mana? Sebab kan barang keperluan sendiri dan juga mungkin Okey, dia bahan perlu pertukaran barang itu berdasarkan nilai yang sama. Oh, nilai yang sama. Ya. Okey cikgu, Okey, itu kata kunci kita terus kepada soalan yang Tiga. ketiga. Okey, ni Okey. kad yang ketiga. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab kali ini? Okey cikgu, siapa kita nak minta menjawab? Okey, saya nampak Haziq tu dah sedih sebab tak panggil namanya. Okeylah Haziq, kali ini awak yang jawab soalan saya. Okey, silakan Haziq. Nyatakan cara sesetengah kalangan Hadari menjalankan kegiatan ekonomi. Macam mana cara dijalankan kegiatan ekonomi? Okey. Apakah itu Haziq? Silakan. Kaum Hadari menjalankan kegiatan ekonomi dengan berdagang secara kafilah. Kafilah. Berdagang secara kafilah. Kafilah. Okey, Fika tu macam pernah nak jawab dengar. tu. Cikgu. Sebab Fika pernah dengar, saya Ya. akan bagi soalan kat Fika. Okey, cikgu. Apa maksud kafilah, Fika? Okey, kafilah tu cikgu, bila ada kaitan dengan ekonomi, saya rasa ia sebuah rombongan pedagang yang merentasi padang pasir untuk membawa barang dagangan. Betul ke cikgu? Betul. Tepat. Okey, 5 bintang lagi untuk Fika. Saya rasa Fika dah banyak bintang tau. Dah ada 10. Itulah cikgu. Cikgu, jawapan Haziq tadi tepat ke cikgu? Sangat tepat. Okey, terima kasih. Jawapan Haziq pun tepat. Okey, kita pergi ke kad yang keempat. Keempat. Okey. Soalannya, okey, sebelum tu siapa yang nak jawab? Angkat tangan dulu. Kita tak tanya soalan lagi ni. Siapa nak jawab Okey, nampaknya Alia Alisha. Okey. Okey, Alia Alisha, saya akan bacakan soalan untuk awak. Okey, bagaimanakah kegiatan ekonomi masyarakat Yaman dan Hijaz dijalankan? Macam mana cara mereka menjalankan kegiatan ekonomi? Okey. Alia, boleh menjawab? Boleh Cik. Masyarakat Yaman memasarkan hasil dagangan dari Hadramaut dan India serta membawanya ke Syam dan Mesir. Manakala masyarakat Hijaz membeli barang dari Yaman dan Habsyah lalu menjualnya di Syam dan Mesir. Pada ketika ini, masyarakat Hijaz menjadikan Mekah sebagai pusat dagangan yang baharu. Wah, jawapannya sungguh orang kata mendalami tadi cikgu, betul ke? Jawapan yang sangat tepat dan
Betul. Okey. Berapa bintang yang Fika nak bagi dekat dia? Kita bagi 5 bintang dan duit 5 belanja bintang sikit. dan duit belanja. Berapa tu Fika duit belanjanya? Banyak ni cikgu, lebih banyak ni. banyak. 1,100. 1,100. Okey, Yeah. boleh shopping ya. Okey. Okey. Dan kad yang terakhir. Yang terakhir. Milik siapa ya? Kad yang terakhir ini. Siapa yang mahu menjawab? Ya, siapa cepat dia dapat. Okey, cikgu. Okey, kita bagi pada siapa Najiha nak tak, cikgu? Najiha. Pilihan kita sama. Ya, kita sama. Okey, sama. Same Okey, mind. kita bagi Okey. kepada Najiha. Okey, Najiha, bersedia ke belum? Okey, bersedia. Dia senyum tu maksudnya bersedia. Ya, cikgu. Okey. Senaraikan sikap negatif masyarakat Arab dalam kegiatan ekonomi. Apa sifat negatif mereka yang kita tak boleh contohi? Okey. Silakan Najiha. Sikap negatif dalam masyarakat jahiliah dalam kegiatan ekonomi ialah mementingkan keuntungan, mengamalkan riba dan menipu timbangan. Oh, begitu negatif cikgu. Ya, Memang dan tidak boleh contohi. dicontohi. Merugikan diri sendiri, masyarakat, negara dan agama. Okey. Betul ke tak jawapannya? Macam mana Tepat. Tepat Dan sekali. sangat betul. Kita bagi berapa bintang, Fika? 5 bintang. Okey, 5 bintang Banyak lagi. dah bintang kita bagi. Okey. Hebat-hebat murid kita pada hari ini. Terima kasih. Bagi murid-murid di rumah juga, jangan lupa jawab sekali dengan kita ya. Okey, cikgu. Seterusnya yang saya Okey. tak sabar-sabar tadi, sosial cikgu. Okey, kita akan lihat dari segi aspek sosial. Okey, kita lihat masyarakat Arab ni dari segi aspek sosial, kita akan lihat dalam dua sudut, iaitu agama dan kepercayaan serta adat kehidupan. Okey, dalam masyarakat jahiliah ini, Ya. mereka menganut pelbagai agama. Contohnya Wathani, Majusi, Okey. Yahudi, Nasrani, Animisme dan juga Unafa. Wah cikgu, banyak tu. Ya, banyak. Okey, kita ada satu lagi, bukanlah permainan soal jawab antara saya dengan murid saya atas talian. Boleh cikgu, Okey, jom. kita nak lihat sama ada mereka dapat kenal pasti tak ciri-ciri agama tersebut. Okey. Okey, sebelum saya mulakan sekarang tak, Fika? Boleh cikgu, jom kita mulakan. Okey, jom kita sama-sama bertanya. Okey. Soalan saya yang pertama, mereka dah bersedia dengan penuh keyakinan. Okey. Penyembahan patung berhala seperti Al-Luta, Al-Uzza, Al-Manat dan Hubal. Okey, agama apa? Agama apa ya kawan-kawan? Okey. Mereka sedang menulis. Okey. Okey cikgu. Nampaknya masa menjawab sudah tamat. Sila angkat jawapan anda. Angkat bot anda silakan. Okey, dekat sikit pada kamera anda. Okey. Cikgu, betul ke jawapan mereka semua sama? Ya, jawapan mereka semua tepat. Jadi kita bagi sekali. mereka semua 5 bintang. Okey, tahniah. Untuk pengetahuan Fika, Ya, ketika cikgu. ini ada 360 berhala di sekeliling Kaabah. Wah, cikgu, banyak betul. Ya, sangat banyak. Cikgu, Okey. saya ada satu persoalan secara ringkas. Cikgu, biasanya kalau dalam peperiksaan mereka perlu hafal ke antara ciri-ciri ini? Secara ringkas ya, cikgu. Okey, mereka menggunakan konsep hafal boleh, tapi dalam masa yang sama, untuk memudahkan mereka menjawab dalam peperiksaan, mereka kena faham. Okey, cikgu, baiklah. Okey, cikgu seterusnya. Kita terus bergerak kepada soalan yang kedua ya. Okey. Okey. Saya pun teruja nak bagi soalan ni. Okey, untuk cikgu, mereka saya semua, pun teruja ni. Okey. Apakah kepercayaan kepada roh dan kuasa gaib? Kepercayaan gaib. apa? Mereka percaya kepada roh dan kuasa gaib. Okey, alright. Apakah agama dan kepercayaan tersebut? Sila nyatakan. Dan masa kita dah tamat ke, cikgu? Belum lagi. Belum lagi. Okey, ada masa sedikit. Dah tamat. Okey, ting. Okey, masa dah tamat. Okey, boleh angkat jawapan anda? Angkat jawapan anda. Tunjukkan pada skrin. Okey, itulah kepercayaan animisme. Ya, animisme. Saya rasa inilah soalan yang terakhir untuk mereka ya. Okey, cikgu. Okey. Agama ini berasal dari Parsi dan penganutnya menyembah api. Mereka sembah api. Sembah api. Okey, cikgu. Murid-murid, apakah jawapan tersebut? Agama dari Parsi. Okey.
Okey, cikgu, nyatakan Okey. masa sudah tamat ke Ya, belum? masa sudah tamat. Okey, Ting, boleh ting, angkat ting. jawapan anda semua. Angkat jawapan anda. Okey, Jawapan semua sekali beri lagi jawapan yang sama. Agama majusi. Jawapan yang tepat. Kalau sembah api Okey. ialah agama majusi. Okey, cikgu. Dan dari Parsi ya, cikgu? Ya, Parsi. Okey, baiklah. Terima kasih murid-murid dan juga Cikgu Wan. Hari ini kita punya sesi soal jawab sangat tepat dan anda menjawab dengan sempurna. Harapnya begitu juga bagi murid-murid kita di luar. Tapi jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini dengan slot menengah rendah bagi mata pelajaran sejarah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hello, kembalinya ke rancangan Didik TV bagi slot menengah rendah dan hari ini kita fokus kepada mata pelajaran sejarah bagi tajuk kemunculan tamadun Islam dan sebentar tadi kita telah menyatakan sedikit sebanyak latar belakang masyarakat Arab sebelum kemunculan tamadun Islam dari segi politik, sosial dan juga agama dan kita masih lagi bersama cikgu hebat kita Cikgu Wan untuk teruskan pembelajaran kita cikgu. Okey, kita teruskan dengan sistem masyarakat berkaitan sosial tapi dari segi sudut adat dan kehidupan seharian. Okey cikgu. Okey, saya dah bagi tugasan ini terlebih awal kepada seorang pelajar saya dalam bentuk peta minda. Peta minda. Okey, kepada murid saya dalam bentuk peta minda. Okey cikgu. Okey, berkaitan dengan ciri-ciri kehidupan seharian masyarakat jahiliah. Jadi siapakah murid itu? Okey, seorang sahaja. Seorang sahaja. Okey, siapa yang nak menyampaikan ataupun mempersembahkan hasil peta minda yang dilaksanakan? Okey, siapa cepat dia dapat? Okey, cikgu. Okey. Oh, Alia Alisha. Okey. Dia orang pertama yang angkat Betul, cikgu. Pika? Okey. Ya. Okey, Alia Alisha boleh mulakan persembahkan peta minda yang dihasilkan oleh awak. Okey, Alia, silakan. Ini merupakan tugasan awal yang diberikan oleh Cikgu Wan berkaitan dengan ciri-ciri kehidupan masyarakat jahiliah. Antara ciri-ciri tersebut ialah hamba dipandang rendah. Yang kedua, terdapat masyarakat memiliki nasib. Yang ketiga, sebelum melakukan pekerjaan atau perjalanan, memerhati keadaan sekeliling bagi menentukan nasib. Yang keempat, wanita dipandang rendah. Yang kelima, percaya juga pada ahli sihir atau kuasa azimat. Yang terakhir adalah hidup dalam maksiat seperti berjudi, berzina dan minum arak. Wah, okey. Terima kasih Alia, cikgu. Ada sedikit respons tak kepada jawapan Alia tu? Okey, itu antara ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab jahiliah. Contohnya saya tak terangkan semualah sebabnya pelajar saya Alia Alisha dah terangkan. Okey, contohnya menilik nasib. Okey, kita tahu kan menilik nasib, tilik tapak tangan. Ya. Okey, itu salah satu ciri kehidupan sosial masyarakat jahiliah. Okey. Maksudnya kita tak boleh buat benda tu. Betul cikgu, bila saya dengar pun takut tadi bila Alia sebutkan. Tapi kita perlu tahu Fika, walaupun ada ciri-ciri kehidupan negatif masyarakat jahiliah, ada juga sifat-sifat baik yang ada pada masyarakat tersebut. Okey cikgu, tapi sebelum kita nyatakan sikap-sikap baik, cikgu nak bagi berapa bintang pada Alia? Kita bagi 5 bintang. Hebat sangat peta minda tadi. Terima kasih Alia. Okey, cikgu. kita, Apakah ciri-ciri baik tersebut? Okey, apakah ciri-ciri baik masyarakat jahiliah? Okey, siapa yang nak jawab? Murid mana yang nak jawab? Siapa cepat dia dapat. Cepat. Siapa cepat dia dapat. Haziq, cikgu. Haziq. Okey. Pilihan kita sama Fika. Betul cikgu. Okey, Haziq. Silakan ciri-ciri baik masyarakat jahiliah. Antara nilai baik yang diamalkan dalam kehidupan mereka ialah sanggup menghadapi kesukaran dengan kegigihan. Selain itu, mereka sanggup mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk tetamu. Contohnya seperti mereka memasang api yang di tempat tinggi untuk membantu pengembara yang sesat. Okey.
Jadi saya pernah nampak di dalam filem juga cikgu, Ya, mereka memasang api yang besar supaya dapat nampak kepulan asap tu. Okey. Jadi tak sesat cikgu. Okey, nampaknya walaupun ada ciri negatif, ada juga ciri yang baik yang boleh dicontohi oleh masyarakat Jahiliyah. Cikgu, berapa Okey. bintang lagi sekali? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa yang Fika? 5 bintang. Tak pernah kurang cikgu. Tak pernah kurang Okey. daripada awal hingga akhir 5 bintang. Kalau kumpul-kumpul dah banyak bintang dah. Betul, dah 100 bintang lebih dah tu. kejora dah. Betul cikgu. Okey, baiklah cikgu. Apakah tajuk yang kita akan masuk seterusnya? Okey, seterusnya kita akan pergi kepada tajuk kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. Okey, kita akan lihat dulu secara ringkas berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni telah memberi rahmat kepada seluruh alam, terutamanya bawa perubahan. Nabi ni bawa perubahan kepada masyarakat Arab dari segi akhlak, akidah dan syariah. Okey, baginda dilahirkan daripada keluarga ternama dalam masyarakat Quraisy pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 20 April 570 Masihi. Okey, boleh saya teruskan Fika? Teruskan cikgu. Okey, ayahanda baginda bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, ibunya bernama Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan perniaga yang sering berulang-alik ke Syam dan Mekah. Okey. Itu sedikit sebanyak tentang latar belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey cikgu. Okey, kita akan lihat berkaitan dengan wahyu pertama dan wahyu kedua. Okey, kita nak tahu apa sebenarnya kepentingan wahyu pertama dan wahyu yang kedua. Okey cikgu, apakah kepentingan tersebut? Okey, jadi kita serahkan tugas ini kepada murid-murid kita atas talian. Okey. Siapa nak nyatakan apakah kepentingan wahyu yang pertama? Kepentingan wahyu pertama, cikgu. Siapa Yang paling awal tadi Kristina, cikgu. Okey, Kristina. Okey, Kristina. Sila jawab. Silakan. Penerimaan wahyu pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira pada Isnin 17 Ramadan bersamaan dengan 6 hari bulan 8 610 Masihi. Wahyu pertama dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 bermula dengan perkataan Iqra, bacalah. Okey cikgu, berapa bintang terhadap jawapannya? 5 bintang. 5 bintang. Jadi Okey. tepat sungguh jawapannya cikgu. Sangat tepat. Okey, ada yang nak sambung jawapan daripada Kristina ke? Okey, Alia Alisha. Okey. Okey, silakan Alia. Membaca dan menulis merupakan asas ilmu pengetahuan untuk melahirkan tamadun. Berbekalan semangat ikrar tamadun Islam berkembang dan maju. Okey, jawapan yang ringkas tapi tepat ke Ya, cikgu? tepat. Wahyu pertama tu berkaitan membaca. Okey. Okey, maksudnya tamadun tu boleh maju dan berjaya dan berkembang kerana adanya ilmu pengetahuan. Pentingnya ilmu ya cikgu. Pengetahuan. Okey, dan kepentingan wahyu kedua pula Okey, cikgu. kita akan lihat pula kepentingan wahyu kedua. Siapa nak jawab silakan. Okey, adakah Alia juga boleh? Okey, siapa nak jawab ya? Okey, cikgu Najihah je yang pegang. Okey, Najihah. Okey, Najihah jawab Najihah. Silakan Apakah Najihah. kepentingan wahyu kedua? Okey Najihah. Najihah okey. Saya Ya Najihah. Silakan. Okey, nampaknya Najihah ada masalah. Ya, dan kita bagi peluang kepada Haziq lah. Okey, Aziz Naki silakan, yang Haziq. bantu Najihah. Okey. Satu nilai murni yang baik ya. Betul cikgu. Saling membantu. Kepentingan wahyu kedua pula berdasarkan surah Al-Mudassir ayat 1 hingga 7 diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pengisytiharan Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah SWT untuk menyampaikan ajaran Islam. Okey, terima kasih Haziq. Cikgu, apakah ulasannya? Ulasannya saya tak nak ulas banyaklah. Jawapannya tepat. Tepat dan Kerana wahyu kedua itu berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam, suruhan untuk penyebaran agama Islam. okey. Kita bagi berapa bintang Fika sama-sama? Cikgu, 1, 2, 3, 5 star. 5 bintang. Okey, sekarang
Cikgu, ya, seterusnya kita ada tentang cara, ya Cikgu, wahyu ni disampaikan Cikgu. Cara dakwah Nabi. Cara dakwah Nabi, Okey, ya. macam mana Nabi berdakwah ialah secara rahsia dan secara terang-terangan. Okey, itu dua cara ataupun pendekatan dakwah yang digunakan oleh Nabi. Okey. Kita lihat secara rahsia macam mana. Okey, selama 3 tahun. Okey, individu awal yang memeluk Islam ialah seperti Khadijah, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Arhad dan Abu Bakar As-Siddiq. Okey, dan dakwah Islam juga disebarkan melalui sahabat baginda dan disebarkan di rumah Al-Aqam bin Abi Al-Aqam. Okey, itu secara rahsia. Senyap-senyap. Okey, kita lihat pula macam mana secara terang-terangan. Okey, secara terang-terangan dakwah kepada kaum keluarga, mengadakan pertemuan di Bukit Safa, dan dakwah Nabi ketika itu telah ditentang oleh bapa saudaranya Abu Lahab. Okey Cikgu, maksudnya cabaran bila secara terang-terangan ni lagi besar ya Cikgu? Ya, sebab terbuka, semua tahu. Okey, baiklah, dan kita akan sambung selepas ini dengan lebih tentang perkembangan dan kemunculan Tamadun Islam, tapi kita akan berehat sebentar ya Cikgu Wan. Dan kembali selepas ini di slot menengah rendah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hello adik-adik, anda masih lagi menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah rendah. Hari ini kita fokus kepada mata pelajaran sejarah, dan sebentar tadi kita telah pun mengupas tentang latar belakang masyarakat Arab dan juga kemunculan Tamadun Islam sebanyak sedikit tentang itu. Dan cikgu, jika murid-murid di rumah dan juga di luar sana ingin membuat sedikit latihan, ke mana mereka boleh pergi cikgu? Okey, untuk murid-murid di rumah boleh melayari Sumberku, Kota Delima untuk mendapat aneka latihan pengukuhan. Oh, cikgu, wah menarik ya. Jangan lupa ya adik-adik, seperti cikgu Wan sebutkan tadi ya, melalui portal Sumberku. Okey, baiklah cikgu, mungkin kita mendapatkan sedikit rumusan untuk yang kita telah belajar pada hari ini cikgu. Okay. Daripada murid kita ke cikgu? Murid dulu ya cikgu? Kita mulakan daripada murid terlebih dahulu. Okey, siapakah yang ingin memberi rumusan tentang apa yang telah anda pelajari pada hari ini? Sila angkat tangan. Okey cikgu, Alia Alisha boleh ke? Bolehlah. Okey. Sebab dia orang pertama yang mengangkat. Betul, dia sangat bersemangat hari ini. Silakan Alia, berikan rumusan anda. Pembelajaran pada hari ini berkaitan dengan masyarakat sebelum kedatangan Islam, dan keadaan ini dapat dilihat dengan jelas melalui politik, sosial dan ekonomi seperti hidup berpuak. Dari segi perkembangan tamadun Islam dapat diketahui bahawa Nabi Muhammad SAW penyebaran tersebut melalui dakwah. Nilai ketabahan Nabi Muhammad walaupun mendapat tantangan dalam dakwah perlu dicontohi oleh semua orang. Okey cikgu, terima kasih Alia. Siapa nak menambah kepada apa yang telah Alia kongsikan? Boleh angkat tangan juga. Rumusan anda. Okey, cikgu Arif boleh cikgu? Boleh Arif. Okey, silakan Arif Fikri. Selain itu, saya juga dapat mengetahui bahawa kehidupan masyarakat jahiliah juga bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan yang positif. Contohnya, mereka seperti hidup dalam kemaksiatan, namun terdapat juga nilai baik yang boleh kita contohi seperti mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk tetamu. Okey Arif, baiklah. Terima kasih cikgu. Dan paling penting daripada cikgu sendiri, apakah rumusan dan juga sedikit penilaian terhadap respon murid-murid kita sebentar tadi? Mereka sangat bagus ke macam mana? Berapa bintang yang cikgu nak bagi? Okey, secara keseluruhan berkaitan apa yang kita belajar hari ini ialah berkaitan dengan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Kita boleh lihat dari segi politik, ekonomi dan sosial. Secara mudahnya kita lihat politik, mereka hidup secara berpuak-puak. Okey, dari segi ekonomi, mereka mengamalkan aktiviti ekonomi yang tidak sihat, ada penipuan, riba dan sebagainya. Manakala dari segi sosial, adanya
perbuatan yang tidak sesuai dengan agama kita sendiri, dengan cara hidup kita sendiri, dengan budaya. Contohnya tilik nasib. Okey, namun begitu dari aspek sosial ada juga nilai-nilai baik yang kita boleh contohi. Seperti suka menolong orang. Betul. Okey. Dan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan menyebarkan dakwah, maka Islam mula dikenali dan tersebar seluruh tanah Arab dan juga di luar tanah Arab. Contohnya di Afrika, di Asia dan merata-rata dunia. Eropah juga termasuk, cikgu? Ya, di Eropah juga. Islam mula tersebar. Sungguh jauh. Baiklah cikgu, dan seperti yang saya sebutkan tadi, yang saya rasa murid-murid pun tak sabar nak dengar cikgu. Apakah penilaian terhadap keseluruhan persembahan mereka? Okay, apa kata kita sama-sama bagi penilaian mereka? Betul cikgu. Ni kita dah praktis dari awal ni cikgu. Ya, daripada semalam lagi. Silakan cikgu. Kita bagi mereka semua 5 bintang. Tepukan untuk diri anda kerana banyak memberi respon yang bagus dan tepat sekali pada hari ini. Cikgu, seperti yang cikgu sebutkan tadi ya cikgu, di manakah sekali lagi mereka mahu mendapatkan latihan untuk membuat pengukuhan cikgu? Okey, murid-murid semua yang berada di rumah boleh mendapat latihan pengukuhan melalui Sumberku Portal Delima. Okey, baiklah cikgu. Itu dia Cikgu Wan kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar T6 Keluang Johor selaku guru sejarah kita. Cikgu, terima kasih kerana bersama kami pada hari ini berkongsi ilmu. Sangat menarik. Harapnya murid-murid di atas talian dan juga di rumah telah mendapat sebanyak sedikit ilmu dan info untuk simpan dan juga amalkan dalam latihan dan juga peperiksaan anda. Okey? Dan kita akan berjumpa lagi selepas ini, tapi kita ada satu lagi slot menengah rendah, iaitu pendidikan seni visual bersama rakan pengacara saya, Ellie Arifin. Ellie, kita nak belajar apa hari ini? Hai Syafiqah, terima kasih. Hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran pendidikan seni visual untuk slot menengah rendah. Topiknya adalah design motif idea dan juga design nemik. Banyak ni dia punya topik ni lebih khusus kepada pembuatan atau kita nak corakkan kasut, Syafiqah. Baiklah, sungguh menarik. Kalau sebelum ni kita dengar design dengan dinamik, tapi ini design nemik, apakah itu? Jadi jangan ke mana-mana, sila tonton rancangan kita selepas ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih cikgu dan murid-murid dalam talian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye.